Okey, Assalamualaikum semua, selamat petang. Memandangkan kita pun dah 51 orang tu, kiranya dah cukup quorum lah Oh, ada lagi nak masuk ke? Okey, so hari ini kita akan teruskan kepada chapter yang seterusnya, iaitu chapter 4. Kalau boleh saya tunjuk sekejap dia punya lecture plan, just in case awak tak tengok lecture plan. Ada tengok ke lecture plan? Belum lagi, madam. Kenapa belum lagi? Setiap kali nak masuk kelas saya cadangkan awak tengok dulu lecture plan Jangan tunggu nak masuk kelas baru kita akan belajar hari ni apa benda. Kan ini first class pun saya dah bagi tahu kan, tak perlu nak tunggu saya cakap lah kot So hari ini boleh nampak semua, hari ini kita akan masuk kepada equilibrium of rigid body. Semalam kita buat tentang chapter 2 adalah untuk orang kata sekadar lebihkan pemahaman awak lah. Okey, chapter 3 ni saya skip dulu dia punya pemahaman sebab saya nak masuk kepada chapter 4 iaitu equilibrium of rigid body, di mana pada saya lah, saya rasa baik saya masuk dulu chapter 4 sebelum saya pergi dengan lebih lanjut chapter 3 sebab dia berkait macam saya kata dulu ni lah. Chapter 3 tu saya sebetulnya boleh sekejap ni sebab dia just basic. Apa itu moment? Rafiq bin Abdul Razak, apa itu moment? Muhammad Rafiq bin Abdul Razak, apa itu moment? Sekali yang ketiga dan terakhir, Muhammad Rafiq bin Abdul Razak, apa itu moment? Apa dia? Daya. Muhammad Azim Hakimi bin Muhammad Zubir, apa itu moment? Saya rasa tendency of object to rotate in a point or axis. What is the equation? M equal to F darab D. Which D? D is distance. I know D is distance, but which D? Perpendicular or the parallel one? Perpendicular. What does it mean perpendicular? Perpendicular to what to what? From what to what? How to say? The D dia ada 90 darjah daripada force tersebut. 90 darjah, jarak 90 darjah, jarak yang perpendicular daripada a point ataupun daripada axis terhadap kepada dia punya force. Rafiq, saya harap next time awak boleh ingat Rafiq. Baik, madam. Okay. So hari ini saya akan masuk kepada inilah equilibrium of rigid body. So tolong dengar elok dan jangan nak bergantung harap pada video. Macam saya cakap semalam lah, awak ada 1000 video sekalipun, tapi kalau awak tak faham, tak ada function juga. Okay, kalau saya bagi skema final sekalipun, kalau awak tak faham, tak ada function juga. Okay, so hari ini dalam chapter 4 equilibrium of solid body, 3 matlamat utama sepatutnya awak dapat adalah to develop the equation of equilibrium. Kalau awak take note lah apa yang saya cakap selama ni kan, equation of equilibrium tu apa. To introduce the concept of free body diagram, kita pun dah cover sebetulnya dalam chapter sebelum-sebelum ni, 2-3 tu kita dah cover. To show how to solve rigid body equilibrium problem in not in 3 dimension, in 2 dimension only.
Yes. Okay. Tak main dengan 3 oi. 3 pening oi. Okay, dalam tahap awak 2D sahaja. To develop the equation of equilibrium. Saya cakap daripada dulu, equation of equilibrium awak kena ingat. To introduce the free body diagram, FBD. Okay, kalau awak nampak free body diagram, daripada actual gambar, awak nak transfer, awak nak simplify the picture untuk awak simplify calculation lah. Okay, so equilibrium. Keseimbangan. Keseimbangan daya untuk elemen, untuk solid, untuk solid bahasa Melayu apa elemen yang tegar macam tu. Okay, jadi anggaplah ini satu solid body, yang warna biru tu solid body. Tak kisahlah mana sahaja daya datang masuk ke F5, lepas tu F6 datang daripada horizontal, vertical terhadap daya itu. Okay, satu body, satu elemen, dia boleh datang force daripada kiri, kanan, sengit, dia pun nak rotate, dia nak twist ke apa ke, satu body tu. Awak boleh tahu macam mana nak seimbangkan dia. How to make it equilibrium. What does it mean by equilibrium? Total F is equal to 0, total moment is equal to 0. In which direction? If you talk about force, kalau awak bercakap tentang force, dalam paksi X punya direction mesti equal to 0, dalam paksi Y mesti equal to 0. Moment rotation about a point ataupun axis. Okay, kita tengok. Kalau dia kata, okay, cari moment untuk axis X. So, awak kena faham lah, D nak ambil yang mana, mana dia punya force. Macam ni, ada point O. So, terhadap point O ni, berapa force pada X-axis dan apa force yang ada pada Y-axis. So, awak kena tahu. Sebab tu, awak kena ingat equation total moment is equal to 0, total force is equal to 0. Sampai bila-bila. Okay, sampai bila-bila. Saya baru teringat lah kalau saya cakap sampai awak pencen tu, saya takut nanti, saya tak kerja sebagai engineer, so tak perlu ingat ni. Tak. So sampai bila lah, selagi mana awak pernah belajar diploma in civil engineering, so sampai bila-bila lah awak kena ingat equilibrium equation governed by these two general equation. Total F is equal to 0, total M is equal to 0. I repeat, total F is equal to 0, total M is equal to 0. Which direction, Madam, F? If you talk about 2D, Fy dengan Fx. If you talk about 3D, Fy, Fx, Fz. Sebab tu saya kata dalam macam yang tadi kan, kita tak tengoklah pada 3D sebab kita tak tengok pada Z-axis. Kita hanya tengok pada dua axis, Y dan juga X. Okay. Okay, sebelum ni kan kita, yang semalam kan kita hanya tengok, okay, leraikan daya-daya tersebut yang tu, kalau awak ingatlah, leraikan daya tersebut kepada X and Y komponen. Betul tak? Saya pun cakap, okay, kalau awak nak leraikan komponen tersebut, awak kena ada signage untuk total Fx is equal to berapa. Ini penting. Yang pertama saya tengok, ini penting. Yang kedua saya tengok, dan berapa dia punya equation. Yang ketiga saya tengok. Andai kata awak letak saja Fx, teruskan saja 25 cos 30 sama dengan berapa-berapa. Direction tu tak ada. Dia agak confused lah. Bukan agak confused, dia mengconfusekan saya. Dia mengelirukan saya dari segi nak bagi markah ke awak. Okay, sebab tu biarlah awak tulis lambat pun tapi biar complete. Janganlah dah tulis lambat, dapat jawapan salah, tak tulis benda ni pula. Okay, biar kerja tu, biar orang kata jimat cermat dah sekarang. Jimat cermat dah sekarang. Okay, biar tulis tu biar smart sikit. Itu dulu. Kalau kita cakap, bukan dulu. Sekarang pun awak nak kena tahu
semua force yang ke kanan pada paksi X must be equal to 0. Must be equal to 0. Why? To achieve equilibrium. Keseimbangan. 10 yang ke kiri mesti sama dengan apa force yang ke kanan. Satu objek, kalau awak tolak 20 kilonewton ke kanan, orang sebelah untuk me-equilibriumkan objek tersebut mestilah meet the same force 20 kilonewton. Barulah objek tu tegun kat situ. Andai kata ada satu objek, awak letak 20 kilonewton, kita neglect the weight tolak 20 kilonewton, benda tu akan bergerak ke kanan lah. Kalau tak ada apa-apa force bertindak balas ke sebelah kiri balik. Okay, so matlamat utama untuk tahu apa itu equilibrium, keseimbangan. Macam mana nak cari keseimbangan ni? Kita kena tengoklah total F is equal to 0, total M is equal to 0. Total F yang mana? Total Fx is equal to 0, total Fy is equal to 0. I don't know how many times I have tell you within this minute, total F is equal to 0, total M is equal to 0. Tolong ingat. Boleh? Ada apa-apa soalan? Okay. So kalau awak tengok daripada sini, rajah yang bulat ni kan, nak kata bulat pun tak bulat lah. Elemen ini ada F4 sengit, F1 sengit, tak kisahlah macam saya cakap tadi, tak kisah dia datang daripada mana direction. Awak perlu tahu mana axis awak, mana point ataupun mana axis. Kemudian awak kena tahulah vektor F1 ni berapa dia punya magnitude dan juga direction. Okay, supaya awak boleh construct the equation of equilibrium. So later on, regardless in this subject or in MOM subject, mechanic of material, or maybe perhaps you have jodoh with me again in analysis struktur, if I ask you or any lecturer ask you what is the equation of equilibrium, please give me this. Total F is equal to 0, total M is equal to 0. Okay. Andai kata awak, alamak keseimbangan daya tak apa, aku lupa lah dia punya definisi panjang mengikut buku. But madam, I know the equation. Okay, fine. Lega lah sikit. At least you know how to answer. Okay. So free body diagram, ini yang macam saya dah bagi tahu macam mana kita nak transferkan gambar rajah yang actual daripada snap gambar yang melalui handphone awak tu nanti ke apa ke. Awak nak kira. Nak kira apa? Awak nak kira mungkin lah, saya tak tahu kita nak kira kekuatan berapa daya dekat dalam ni. Berapa maksimum load yang boleh diletakkan dalam keranda, dalam box ni. Berapa ketahanan benda dekat AB ni. Awak kena tahu tu semua, jangan main buat je. Sini kekuatan dia boleh terima 50 kg, awak letak sini 150 kg. Mau tak roboh benda ni? Sebab tu kita belajar benda equilibrium. Kita nak tahan, Miss Madam Farah nak masuk atas ni, berat dia 150 kg tau. Kau jangan gunalah pin-pin yang boleh menahan 50 kg je. Mau jatuh. Simplified dia cakap macam tu. Okay, dan by the way berat saya tak sampai pun 150. Alright, so daripada situ kita nak transfer menjadi orang kata simplification of that picture. Ini pun pada saya tak simplified lagi sebab ada apa? Ada crane-crane ni. Kalau saya lukis macam ni je. Okay, ini point A, ini point B, ini point C, point G dan ada dia punya P. Supaya awak boleh tahu P dia berapa, length dia berapa lah. Okay, sorry, kena ada dia punya length. Okay, length. Sudut ke apa-apa saja. Segala information yang diperlukan. Basic lah vektor kan. Vektor mesti ada magnitude dan juga direction dia. Kalau dia sengit, berapa dia punya sudut. Okay, berapa dia punya magnitude. Magnitude tu berapa dia punya length. Okay, P dia berapa. Mungkinlah dia nak tahu dia punya P kan. Okay, another picture macam ni lah. Okay, ni dalam construction mungkin. Ada satu dinding. Kita panggil dinding A. Ada satu dinding B. Kemudian kita nak letak beam kat sini. Okay. Kemudian ada lagi satu beam yang orang kata melintang tau. Melintang daripada beam AB ni. Melintang lagi. Ini mungkin C
C, CD, ini EF, ini GH. Macam mana awak nak lukis? Kita just lukis 1D kan, awak belajar 2D kan. So satu beam AB, kemudian ada daya C, E, G, P, P, P. Kita tak lukis lah belakang-belakang ni. Okay, belakang-belakang ni bila awak nak lukis, awak kena tengoklah, okay, ni beam CD. Apa pula yang force ada kat atas dia. Itu kita tengok pada free body diagram yang lain. Tapi kalau free body diagram yang awak tengok yang sini, kita hanya ambil apa yang ada dekat situ je. 2D. Okay. Mungkin awak tertanya, kat sini panjang nampaknya, tapi kenapa letak sini satu point load sahaja? Ini kita panggil sebagai point load. Axial load, point load. Okay, apa benda axial ni? Axial ni yang 90 degree. Okay, ini beam yang ber-90 degree, yang ber-90 darjah daripada surface dia. Axial. Axial. Kalau ni incline, ni axial. Okay, so sekarang kita just ambil axial sajalah. Kita hanya tengok pada point itu saja. Yang load yang kat sebelah sini bukan masuk dekat atas beam AB tu pun. Sebab kita ambil dia sebagai point load sahaja. Dan seperti biasa, awak kena belajar jarak. Kalau tak tahu jarak, macam mana awak nak share moment, macam mana awak nak tahu force dia kat mana semua. Yang dekat A dengan dekat B ni nanti saya tunjuk. Okay, tapi macam mana awak nak transfer daripada actual gambar, daripada gambar sebenar, awak nak lukis free body diagram. Okay. Sekali lagi, macam mana nak lukis benda ni? Satu traktor, kita panggil satu traktor, dia angkut dua besi, benda bulat besi ni. Okay. Lukis macam tu lah. Traktor dia, sudut kena ada lah kalau dia sengit kan. Kita pun imagine lah situ sudut, sini paksi X, kemudian sini paksi Y. So macam yang saya cakap lah, paksi X dengan paksi Y tu tak berubah. Cartesian coordinate tu tak berubah kalau awak masuk universiti sekalipun. Unless awak belajar sampai tahap PhD ke apa ke, awak ubah sendiri Cartesian tu. Saya tak sukalah Cartesian coordinate, saya nak buat koordinat saya sendiri. Buatlah. Okay, tapi sekarang kita masih lagi berpandukan Cartesian coordinate di mana paksi Y 90 degree terhadap paksi X. Okay, jadi kita buatlah. Buat sikit paksi Y, paksi X. Kemudian lukis berapa dia punya diameter, dia duduk macam mana. Ada yang raise hand ke? Okay, daripada itu kita simplify lagi, kita macam kita detailkan lagi kita punya free body diagram. Ada dua gelungan, dua bulatan. So ini bulatan A. So ini bulatan A, ini bulatan B. So kita tengok dulu pada bulatan A, buat satu-satu. Okay, pada bulatan A tu apa force yang ada terhadapnya? Bila nanti kita dah belajar, awak akan tahulah sini ada reaction, sini ada reaction. Sebab apa reaction? Dia bersentuhan. Awak bersentuh dengan kawan awak pun ada reaction. Faham sendiri lah kan, ada reaction. Macam tu juga dengan barang-barang. Awak bersentuhan dengan meja pun ada reaction, geseran. Panas saya rasa meja ni, awak geseran benda tu. Macam tu juga. Dekat sini, gelung A ni bersentuhan dengan orang kata penahan dia, ada satu reaction T. Denote je lah, denote sebagai T. Bila ada yang pada paksi X, kita ambil pada paksi X, kita sengitkan boleh tak? Okay, X, Y. Ada yang pada paksi X ke atas mesti ada sama dengan yang ke bawah. Okay, dan di antara itu pun ada reaction terhadap gegelung B. Okay, weight jangan lupa, benda tu ada weight. Nanti kita belajar centroid pula. Semakin orang kata semakin menambah-nambah lah ilmu di dada awak tu. Ini dia punya weight. Kemudian ini apa? Effect on slope. Bila ada ni kita ada effect on slope pula. Satu-satu awak tengok. Okay. So last nanti awak akan dapatlah free body diagram macam ni. Kena kira ke ni? Yelah kena kira. T awak kena kira nanti, F awak kena kira, P kena kira. Ni F.
berdasarkan information dan knowledge yang awak ada. Okay, so boleh Saya takut nanti ada yang keliru. Madam cakap tadi, ni kenapa medication macam ni? Tak kisahlah awak sengit ke, awak ber-90 degree ke, duduk orang kata tegak macam ni ke, ataupun sengit macam ni ke, tapi antara Y dengan X itu make sure 90 degree. Tak kisahlah awak rotate macam mana dia punya aksi tu, tapi at least, bukan at least, team 2, Y dengan X itu adalah 90 degree. Okay, boleh Kalau nak nampak macam ni lah, ini mungkin X1, Y1 dah lah. Okay, jangan rigid sangat. Awak tahu Cartesian dengan X dengan Y tu 90 degree, tapi kalau awak condong macam ni pun dia mesti still lagi Cartesian coordinate, Cartesian axis. Ada apa-apa soalan so far? Laju sangat ke saya pergi? Suara saya putus-putus ke? Tak ni dah, setakat ni okey lagi. Setakat ni okey lagi. Alright. Muhammad Firdaus bin Azari. Muhammad Firdaus bin Azari. Ya, Doktor. Medium. Okay. Equation of equilibrium apa dia? F equal to 0, M equal to 0. Total F is equal to 0, total M is equal to 0. Dan ada perkataan total. Okay. Oh, okay. Right. Saya tunjuk dulu types of support. Okay, bila awak nak belajar untuk, kita patah balik kejap. Okay, ni. So sekarang, awak untuk equilibrium of rigid body, awak nak cari keseimbangan. Okay. Tapi dalam mencari keseimbangan itu, awak perlu ingat macam ni lah, awak nak letak satu beam, kita akan tengok satu beam sebab senang nak tengok structure tu. Dan satu pun awak silver kan. Okay, bila kita letak pada satu beam, awak nak kena tahu beam itu nak letakkan di mana, sokongan mana, support. Siapa nak support dia? Siapa yang support awak? Ayah awak kan? Jadi mak ayah. So sekarang beam ini nak support dia siapa? Awak ke nak duduk situ cacang macam tu? Tak kan? Jadi support, awak nak kena tahu support reaction. Tindak balas antara beam dan juga support penyokong. Okay, tindak balas beam, ni beam, dan juga sokongan, penyokong bersokongan, tapi saya sebut sokongan. Okey. Take note dekat sini, tolong take note dekat sini, gambar rajah ni kalau awak nampak dekat bahagian A ni kan, dia macam segitiga tau. Segitiga lah tapi dia curvy macam ni. Ini kita panggil pin support. Ini bukan buat-buat kosong lah awak kena jot down lah ni. Dekat A ini adalah pin support kalau tanda segitiga macam ni. Okay, kalau dekat B ini bulatan ini kita panggil roller support. Awak jangan terkejut bila saya cakap sini, awak pun masih lagi tak tahu benda ni. Mau tak berhati. Pada tahap dia dah kena tahu nak cari reaction support dah ni. Okay, bukan lagi equilibrium. Okay. Bukan memburukkan, tapi saya nak beritahu awak jangan jadi macam tu. So tolong take note. Jangan duduk dengar saja tanpa take note. Okay. So macam mana kita nak tentukan? Mungkin ada soalan-soalan tertanya dekat minda awak kan. 3.5. Macam mana kita nak tentukan support ni, adakah dia akan bagi? Ya, dia akan bagi. Pada tahap awak, ya, kita akan bagi. Okay, pada tahap sini awak yang tak tahu tu, dia kena decide. So imagine, kalau awak tak tahu macam mana awak nak kira, macam mana awak nak decide. Okay, so tolong, saya harapkan batch awak yang kelas saya 5-6 ni, tolonglah, jangan memalukan saya. Boleh Jadi, saya ulang sekali lagi. Dekat A ini adalah pin support, dekat B adalah roller support. So awak nak kena kira reaction support ni tadi. Okay, so sebelum tu awak nak kena tahu berapa jenis ada reaction support, berapa jenis ada support. Banyak.
kabel lah, weightless link lah, roller with pin, rocket lah, girder, fix. Tapi kita hanya belajar 3 sajalah. Okay. Kita hanya belajar 3 saja, iaitu fix support, roller support and pin support. Okay, macam yang saya cakap tadi, kita dah belajar free body diagram kan. Jadi fix support dia punya free body diagram adalah seperti ini. So kalau tengok drawing, ada dinding, ini dinding dan ada beam, ini beam. Ini macam kereta rentas lah. Kita tak nak lukis panjang 50 meter tu. So kita buat kereta rentas. Nampak saja satu dinding dan juga beam, ada force, ini adalah fixed support. Okay. Ada nampak bulatan, roller support. Kalau saya perlu lukis ni je. Ini dia punya tanah dan ini dia punya beam lah. Bagian atas. So beam pula saya lukis satu line je adik. Minta maaf tapi saya nak cepat, saya tak nak lukis segi 4 macam ni. So saya akan lukis satu line, bulatan itu adalah roller. Jangan tak tahu. Saya tak lukis macam dia orang ni. Dia orang ni dalam buku melang-melang kan. Saya nak cepat lah. Okay, kalau pin pula segitiga. Okay, dia sama ada nampak macam ni ataupun yang nampak proper macam ni lah, nampak proper segitiga. Kalau saya segitiga, direct. Okay, take note segitiga, beam, roller. Ni awak perlu tahulah, dekat A ni adalah pin, dekat B ni adalah roller. So, next, bila awak dah tahu nama-nama ni tadi, awak kena tahu setiap satu support ini dia ada reaction dia tersendiri. Reaction support, number of unknown. Kita belajarkan number of unknown. Yang untuk force and equilibrium kan. So, kalau fix dia ada 3 unknown. Kalau pin ada 2 unknown. Kalau roller ada 1 unknown. Unknown ni apa? Fix 3, pin 2, roller 1. Okay. Tiga, dua, satu. Yang ni you all akan ingat lah 3, 2, 1. Tapi kenapa 3, 2, 1 you all akan jadi keliru sikit. Okay, dengar saya ambil mudah lah, saya ambil satu je dulu. Roller. Roller, ni tanah, ini beam. Ini pin. Okay. Kemudian let's say lah sini ada satu P. Dengar dulu cerita saya. Kenapa dia ada 3, 2, 1 untuk fix pin dengan roller. Bila kita tengok dekat sini, dekat roller kan, ada satu F bertindak ke atas. Ini adalah reaction support. Macam yang saya cakap tadi, bila awak bersentuhan, awak ada reaction kan? Tindak balas awak terhadap member awak. Tindak balas antara support roller dengan beam itu. Satu untuk roller. Kenapa? Sebab roller tidak membenarkan beam ini bergerak atas dan bawah. Saya ulang. Sebab roller tidak membenarkan beam ini bergerak atas dan bawah. Dia hanya bagi kau roller, kau boleh gerak kiri kanan. Sebab tu awak tak ada reaction support kiri atau kanan untuk pin. Roller kan bulatan, awak membenarkan dia berputar. Berputar tu moment nanti awak tertukar. Berroll jalan, awak benarkan. Okey. Tapi kalau untuk pin, awak tak benarkan dia bergerak atas bawah, kiri kanan. Ulang. Kalau pin, awak tak benarkan dia bergerak atas bawah, kiri kanan. Kalau beam tadi, sini roller kan, dia akan melengkung lah. So dia boleh berputar. Okay, so kita tak cari dia punya moment. Akan tetapi, kalau fix support, awak tak benarkan dia gerak kiri kanan, atas bawah dan juga berputar di point itu. Sebab tu kalau nanti dalam mechanic of material, awak akan tengok dia punya deflection. Benda yang garisan putus-putus ni deflection bila kita ada P, dia akan mencondong kan, bukan akan meleding kan. Ini pin, ini fix, dia akan
meleding. So ini adalah deflection. Okay, so bila deflection itu dekat fix, kalau awak nampak nanti ni beam yang sedia ada, tak boleh. Okay, ini beam yang sedia ada, saya lukis satu saja. Deflection dia jauh sikit daripada point A tu tadi, baru dia lengkung. Dia tak deflect pada point itu. Tak. Unlike macam pin, okay, dia deflect pada point itu, dia start dengan point itu, baru dia deflect. Tapi kalau fix, dia jarak sikit, certain length saya tak tahu length berapa, baru dia deflect. Okay, sebab tu ada 3, 2, 1. Sebab tu dekat fix, awak tidak benarkan dia berputar, awak tak benarkan dia turun atas bawah, kiri kanan. Kenapa ada 3? Kenapa ada 2? Kenapa ada 1? Sebab kita tak membenarkan beam itu berputar mengikut unknown untuk reaction support, untuk support tadilah. Okay? Jelas tak? Confused ke? Ya. Confused madam. Okay. Sikit lagi. Kurang sikit madam. Confused yang mana? Confused kenapa? Awak tak faham mungkin lah, ya awak tak nampak lagi kan? Pin tu madam tak nampak lagi. Kenapa dia 2? Macam masih tak faham lagi. Okay. Pin Awak janganlah ingat macam pin baju kan? Bukan. Ini pin. Pin ada tak gambar Raja pin kat sini? Ada tapi dalam buku lah. Okay, sekejap. Okay, saya ulang sekali lagi untuk pin segitiga kerata rentas. Okay. Roller faham roller? Okay. Awak tengok motor lah, senang cerita kan, tengok motor, kereta. Awak nampak kereta tu bergerak macam terpocong. Nampak tak kan? Dia hanya bergerak horizontal. So bermaksud kita tak ada daya yang menahan dia kiri kanan. Oh no. Yes. Macam jongkan-jongkit. Okay. Awak benarkan orang turun naik deflect moment. Alamak, tak boleh nak tunjuk animation kiri, atas, bawah, selang-seli kan, jongkang-jongkit. Tapi awak tak benarkan orang tu dekat sini. Kalau saya duduk kat sini, Farah duduk kat sini, Fatin duduk kat sini, saya kan berat daripada Fatin. So benda ni akan bergerak ke kiri, ke kanan. Bila duduk dengan gajah pula, Fatin, saya gantikan Fatin tu dengan gajah, benda tu duduk kat sebelah kiri. Dia tak bergerak kiri kanan. Dia just bergerak condong macam ni. Itu deflection lah. Macam tu juga dengan roller. Dia bergerak horizontally. Bergerak. Tapi kita tak biarkan dia bergerak atas bawah. Awak tak nampak pun roda, sebab tu saya bagi roda blade ataupun kereta kan naik lubang, nampak juga dia atas bawah. Alah, whiteboard kat dekat dalam kelas. Kan bergerak kiri kanan saja. Kan dia bergerak atas bawah. Okay. So, yang atas bawah itulah yang kita kena cari reaction support dia. Kalau pin, awak tak benarkan dia bergerak atas bawah for sure. Takkanlah bangunan tu nak berenjut-renjut kan. Dan awak tak benarkan dia bergerak kiri kanan, stable dekat situ. Kau duduk je kat situ. Kau jangan pergi mana-mana. Beam tu. Okay. Kita tak benarkan dia kiri kanan, atas bawah. Tapi kalau kita letak satu lagi roller kat sini, let's say ada satu beam yang orang kata lebihan tu. Beam ini mungkinlah dia deflect dan ini contoh panjang asal dia lebihan itu 50 mm. Kalau dia deflect, lebihan situ mungkin 30 mm. Kurang. Maksudnya apa? Kita benarkan beam itu menurun.
Okay, kita benarkan dia bergerak kiri kanan. Kalau roller. Kalau pin memang tak gerak. Dia boleh deflect sahaja. Okay, kalau fix lagilah. Kau 50 lah kat situ. Kalau dia deflection ada tu, kita bergantung kepada steel ataupun konkrit. Kalau batu memang confirm patah. Kalau steel dia ada dia punya yielding, takkan punya cerita. Tapi dia ada dia punya margin dia boleh berapa lenturan semua. Okay, so sekarang ingat saja, faham ni kenapa fix pin roller ada 3, 2, 1. Roller 3 sebab kita tidak membenarkan dia bergerak atas, bawah, kiri, kanan dan berputar. Pin 2 sebab kita tak benarkan dia bergerak atas, bawah, kiri, kanan. Roller tak benarkan dia bergerak atas, bawah. Satu lagi yang saya nak ingat di mana, janganlah awak tengok dekat sini, eraser lebih besar lagi ke? Sekali zam tu. Okay, janganlah awak tengok dekat sini, reaction dia atas, kanan. So kiranya gitu je lah reaction dia. Tak. Nanti bila awak kira, possibility reaction dekat situ akan ke bawah. Dan reaction dekat point A ni mungkin ke kiri. Tapi still lagi pada paksi X dan juga pada paksi Y. Okay, macam tu juga dengan roller. Janganlah nanti awak kata, boleh tak satu lagi screen? Okay, janganlah nanti, okay, katakanlah beam itu condong. Sini pin, sini roller. Possible beam condong. Arkitek kan? Dia lah dia nak buat apa. Okay, sini for sure awak akan ada 2. Ini assumption dulu FY dengan FX. Yang ni, dekat point A ni. Nak kena macam ni ke? Reaction antara support dan juga beam 90 degree bersentuhan. Ini roller, ini beam yang ber-90 degree. Okay, so dia punya reaction bukan yang ni, tapi FA lah sah. FA kat situ sebab kita nak kena transform juga tu kepada FAX dan juga FAY. Tapi awak kena ingat yang dia adalah axial 90 degree terhadap surface beam itu. Okay. Alright. So begitulah ceritanya. Sekejap lagi kalau ditanya ada berapa reaction support? 2. Roller ada berapa? 1. Fix ada berapa? 3. At least itu yang awak tahu. Okay. Kodenya kalau tak ingat lagi masa sekarang kenapa dia 3, 2, 1, tak apa. Nanti awak faham. Tapi at least tahu. 3 untuk fix, 2 untuk pin, 1 untuk roller. 3, 2, 1. Berapa untuk roller? 1. Bagus. Okay, so 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ikutlah mana yang dulu awak nak ikat. Okay. Okay, tadi type of support. Bila kita dah kena support, kita nak kena tahu apa jenis-jenis beam, apa jenis-jenis load, daya yang akan dikenakan terhadap sesuatu structure itu. Kita ada 3 juga yang perlu awak ingat, yang perlu awak tahu bila awak dah tengok ni nanti awak dah tahu lah kot. Axial load, kan 90 degree, axial load ataupun saya panggil point load, axial load pun samalah. Point load ni sekadar satu point sajalah. Tap kat situ dia bersentuhan dengan tangan, lepas tu tap situ. Itu axial load. Mana-mana point lah, mana-mana jarak yang akan dibagi. Okay, kalau uniform distributed load kita panggil UDL. Macam parallelogram law pun saya panggil parallel saja kan. Yang ni saya akan panggil UDL, uniform distributed load. Sepanjang-panjang structure tu, sepanjang-panjang beam tu, dia akan ada force yang sama. Sebab tu beli lidah ini. Sebab tu nampak kat sini, W kilonewton per meter. Unit kena tahulah. Jangan tersalah unit. Nur Akilah binti Azmi.
Nur Akila binti Aziz. Okey. Unit untuk moment apa? Apa dia macam? Unit untuk moment apa? NM. Ha? Newton meter. Newton meter. Okey, kilonewton meter ke Newton inci ke, janji ada force dan juga ada dia punya jarak. Newton meter bukan per. Tapi sekarang UDL adalah force per meter. Jangan main-main. Ada yang tershock ni, moment sama dengan kilonewton per meter. Jangan salah. Okay, moment sama dengan force length lah, force length. Tapi UDL, force per length, bermaksud di setiap length itu ada force yang sama, uniform distributed load. Translate bahasa Melayu, saya tak boleh fikir bahasa Melayu. Uniform distributed load di setiap inci, di setiap cm, di setiap mm, meter, di setiap meter beam tersebut. Okay, dia boleh je nak bagi awak, okay 5 meter dekat point A, dekat point B. Ni 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Sama je kalau kita cakap 10 kilonewton per meter. Di setiap tempat di ini pun ada, ini pun ada, ini pun ada, ini pun ada. Okay. Setiap inci, boleh saya cakap bahasa kampung setiap inci, setiap ada dia punya weight yang tersendiri. Weight apa? Kalau sini kata 15 lah. Itu UDL. Dan titik tengah segi 4 apa ya? Separuh lah kan? Bagi 2. Separuh. Separuh kod ni, separuh pun kod ni. Macam tu jugalah. Titik tengah kalau kita nanti, saya kurang gemar guna titik tengah untuk mencari ni. Tapi saya nak tahulah. Titik tengah untuk load ini, kita boleh kata resultant load itu adalah berada di tengah-tengahnya. L per 2. Kalau sini 5 meter, sini for sure kena 5 meter. Okay. Akan tetapi yang ketiga adalah triangle uniform distributed load ataupun kita panggil varying uniform distributed load. Yang variety, yang varying lah, yang pelbagai. Sebab apa pelbagai? Dekat point A mungkin kosong, dekat point B mungkin 15 kilonewton per meter. Okay. Jadi titik tengah segitiga apa ya? Jangan tengok ini. Awak tengok, awak ingat balik trigonometri awak. Oh, Allah tak ingat madam. Titik tengah untuk segitiga 1/3 daripada yang tinggi, daripada yang height 1/3. 2/3 daripada yang the rest tu 2/3 lah. Yang ni sama je lah. 1/3 apa madam? 1/3 length. 2/3 length. Panjang situlah ada titik tengah resultant dia. W kilonewton. Okay. Yes, ini pun awak kena ingatlah ni. Titik tengah ni. Jadi sekarang awak dah tahu type of support. 3, 2, 1. 3 untuk fix, 2 untuk pin, 1 untuk roller. Bila kita dah tahu support tu tadi, kita kena tahu apa jenis load yang kita perlu letak, yang boleh diletakkan, yang boleh terjadi dalam satu structure tu. Yang paling utama adalah axial load, uniform distributed load, triangle uniform distributed load. Okay. Point ni mungkinlah macam tadi. Ada beam banyak-banyak, lepas tu pump kat satu. Ataupun uniform distributed load, satu beam. Kemudian kita akan letak lagi satu beam kat atas ni. Kemudian ada ruang. Ini rumah saya tak tahulah macam mana nak reka bentuk rumah. Okay, ini beam, ini pun beam. So, ini kan panjang kan? Bukanlah satu point saja. Jadi kita boleh panggil ini sebagai UDL. Ini ruang kosong. Pintu.
Lepas tu bersambung pula dengan beam yang sana. Pun beam panjang kan. Okay, so mungkin dia letakkan uniform distributed load. Kalau varying ni kena fikir sikit yang mana satu. Tapi kalau varying awak kena ingat dia punya titik tengah kat mana daripada yang mana. Selalu awak lupa. Titik tengah segitiga 1/3 daripada yang height. 1/3 sorry patutlah aku confuse 1/3 daripada, kita kira 1/3 daripada yang tinggi, tapi 1/3 darab dengan punya length, bukannya 1/3 darab dengan H. Kalau 1/3 sinilah, sini pula 1/3 daripada H, ini 2/3 daripada H. Okey, boleh? Ada persoalan? Boleh madam. Okay, alright. Okay, right. So contoh yang pertama, alamak, ini basic je kot. Nantilah. Okay. Simple supported beam is subjected to corresponding load. Determine the reaction at support A and B. Itu memang akan selalu jumpa nanti. Determine the reaction at support A and B. Support apa ni? Pin. Dia janganlah awak tekan, awak terus cakap tau. Dia ambil masa untuk awak, saya dengar suara awak. Awak tekan, tunggu dalam 3 saat, baru cakap. Support apa dekat A? Pin madam. Okay, pin. Dekat B adalah roller. Naufal Hazim. Muhammad Naufal Hazim. 30 kN per meter ni apa loadnya? Kita panggil apa? UDL, Uniform Distributed Load. Good. Okay, so sekarang tugas awak determine the reaction at support A and B. Boleh tak salin? Jangan ambil masa, draft saja. Zam. Saya nak terus pergi ke contoh ni sebab apa tahu nanti mungkin awak akan cari contoh-contoh yang berkaitan dengan ni lah. Kalau yang tadi kan dalam chapter 2 awak dah jumpa kan, awak tahu dia punya berat bongkah tu tadi, awak cari dia punya tension in cable into equilibrium pun sama juga tu. Tapi sekarang dia dah berbeza sikit soalan dia. Gambar rajah pun dah berbeza. Ini beam alamak, sorry lah saya ni pemalas sikit orang je, nak hatch lah kamu. Tapi ini pun daripada sini awak tak pernah lukis ikut saya. Awak lukis saja lah free body diagram. Macam mana nak lukis free body diagram? Tahu, ambil sajalah. Ini 20 kN per meter. Ini point B. Tapi kalau support tu saya suggest lukis dulu lah. Ini point C. So jarak dia berapa? 4 meter, 4 meter, 2 meter. Okay, free body diagram. Settle. So berapa saat tadi? 30%. Boleh? Saya nak continue. Okay. Boleh madam. Okay. Boleh tak saya guna black? Sebab saya boleh guna banyak macam colour. Alright. So tadi gambar rajahnya macam mana? Satu beam, point A, point B, point C. 30 kN per meter, saya dah lupa. 25,442. 25 kN 4 meter, 4 meter, 2 meter. Sini ini terlebih sudah. Okey, begitulah. Tugas awak. Determine the support reaction. Determine the reaction support. Dia kan lepas tahap sekarang, selagi mana awak bukan memula tahap sekarang, awak nak kena cari reaction support sebelum awak proceed to another analysis. Sebelum nanti awak akan masuk kepada deflection, sebelum awak cari dia punya stress.
benda-benda tu, ini basic. Reaction support. Pak markah kat situ tau. So dekat A, awak tahu dia adalah pin. Pin ada dua reaction support. Satu RAY, satu RAX. Okey, saya faham. Tadi F, kenapa sini R? Tak kisah. Awak nak cakap sini FAY, sini FAX, up to you. Jangan tiba-tiba T sudah. Tension tu. Okay. Jadi kita biasa guna R ataupun F, tak kisah. Jadi sini pun kita denote lah sebagai RBY. Sini A, sini B, sini saya letak lagi, sini C Saya letak sini satu lagi D. Okay. Jadi tugas awak untuk cari tiga unknown ini menggunakan equation of equilibrium. Sebab tu saya suruh awak ingat total F is equal to 0, total M is equal to 0. Siapa seorang ni? Terima kasih kerana join. Okay. Total F is equal to 0, total M is equal to 0. So sekarang kita 2D kan? Fx, Fy. Okay. Buat satu-satu. Kalau rasa comfortable guna Fx dulu, okay silakan. Total Fx is equal to 0 di mana yang positif semua ke kanan. Apa yang positif? Semua daya yang bertindak tindak ke kanan semua positif. Awak nampak je ke kanan positif. Tu maksud dia. So sekarang, mana force yang bertindak pada x-axis? RAX sahaja. So positif RAX. Ada lagi? Ada. Is equal to 0. So RAX ini equal to 0. Make sense lah. Mana ada lagi force bergerak pada x-axis? Itu je. Takkan RAX tu 10 km. Kalau 10 km, beam awak ni semua ke kanan. Semua lagi. Itu dia. Okay, itu bermaksud kenapa sekarang awak kena tulis total force is equal to 0. Sebab nak cari reaction support ni. Okay. Dan satu, tinggal lagi dua. Okay, proceed. Total Fy semua ke atas positif. So sekarang tulis semua yang ada. Force, bukan moment. Force. RAY. Positif RAY. Tambah RBY. Tolak 25. Kenapa tolak? Sebab ke bawah. 25 kilonewton. Tulislah unit kalau tu. Tulis unit. Sorry. Kena tulis unit. Tolak 25 kilonewton. Sekarang. Ting. 30 kilonewton per meter. Sebab tu saya kata kena tulis dia punya unit. Bertindak ke mana? Ke bawah. Tolak. Buka kurungan. Untuk membezakan, saya nak membezakan 30 kilonewton per meter. Tapi kita nak kilonewton sahaja. Benda ni, 30 kilonewton ni bertindak sepanjang mana? Sepanjang 2 meter. So kalau awak matikan, awak tinggal kilonewton. Tapi kena darab dengan 2 lah. Sepanjang mana dia berlaku. Bukannya sepanjang beam, tapi sepanjang mana UDL itu berlaku. So, meter saja kan? So, darab dengan 2 meter. Ada lagi? Tak ada. Is equal to 0. Hence, RAY tambah RBY sama dengan berapa? Sila kira. Saya tak dah menunggu. Okay, sila kira. Sabar. Tak settle lah. Awak nak cari RAY dengan RBY. Tapi awak jangan lupa, awak ada lagi satu equation. Total moment is equal to 0. Jadi construct that equation. Counterclockwise positif. Total moment. Okay, so sekarang is equal to 0. Kejap. Jangan gaduh-gaduh. Total moment equal to 0. Awak nak ambil moment dekat mana? Awak ingat lagi basic ni. F is equal, M is equal to F darab L. Perpendicular dengannya. Awak janganlah tiba-tiba ambil dekat D ataupun dekat C. Kenapa tak boleh? Boleh, tapi tak solve masalah awak. Kita nak menyelesaikan masalah ini, awak ambil moment, awak pivot. Pivot tu maksud kita pegang saya
guna pattern pivot. Kita pegang di mana yang ada unknown tu tadi. Mana ada unknown? A dengan B. So sama ada awak pegang dekat A ataupun dekat B. Kenapa kita nak kena pegang dekat A ataupun B? Sebab bila awak pegang dekat A, RAY akan jadi 0. Sebab apa Moment is equal to force darab length perpendicular dengannya. So kalau awak pegang dekat A, berapa dia punya length? Okay. Sebab itu, bila kita nak buat, kita kena tahu kita nak pegang dekat mana untuk zerokan unknown tu tadi. Okay, so sama ada dekat A ataupun dekat B. So kita pilihlah dekat A. Okay. Moment kita pivot dekat A, kita point dekat A is equal to 0. Cos-Rad equation. Jangan lupalah moment sama dengan force darab length perpendicular dengannya. Okay, tolong Cos-Rad 5 minit lagi. Ini akan jadi positif RBY darab dengan 4 meter. Yang atas 25 tolak 25 kilonewton darab dengan 4 meter. RD. Okay, so sekarang force ni kan. Okay, kita buka kurungan. Dia bertindak negatif. 30 kilonewton per meter darab dengan berapa jarak dia berlaku? 2 meter, sorry. Okay, 2 meter. Tapi bila awak fikir balik, ini bukan force ke? Jadi mana dia punya length? Titik tengah dia yang berlaku titik tengah. Sebab tu saya tunjuk tadi kan, segi 4, titik tengah di mana? Tengah. Jadi tengah sehingga ke point mana kita pivot? Point A. Jadi berapa dia punya length yang tu? 1 meter tambah 4 meter tambah 4 meter. Barulah equal to 0. Hence, RBY, dapat berapa? Saya tak ada jawapan. Okay. Ada apa-apa soalan? Madam, Ya. Yang 1 meter tadi macam mana? Okay, dia segi 4. Ni kan, kalau kita zoom in benda ni, saya zoom in Okay, dia segi 4. Ni beam kereta rentas. Ini 2 meter. Dia bertindak force ke bawah sebanyak 30 kilonewton per meter. Tapi, resultant dia kat mana? Resultant untuk segi 4, force segi 4, dia berlaku di tengah-tengah. Di tengah-tengah. So, di tengah-tengah mana? Di tengah-tengah 2 je lah. So, 2 bahagi 1. So, 1 meter. Tapi, awak pivot dekat mana? Dekat A. So, bila kita pivot dekat A, awak kena ambil length perpendicular dengannya sampai 8 meter tadi. So, antara 1 dengan A ni, ada lagi 4 meter tambah dengan 4 meter. Sebab tu sini 1 tambah 4 tambah 4. Sebab tu saya kata moment yang chapter 3 tu tadi, hari tu, force darab length. Memang saya faham awak ada confuse lagi. Sini saya ingat, sini kenapa? Ya, macam hari tu lah awak confuse kan. Tapi macam saya cakap, force ni berlaku kat mana? Mana point yang awak nak cari? Janganlah fikir, sampai sini je lah yang berlaku kat. Bukan. Moment is equal to force yang perpendicular to the axis, tendency dia bergerak, berputar. Okay, boleh? Yang bertanya tadi? Boleh. Okay. Ada soalan lain? Madam, Ya, saya tak faham yang dekat part RBY darab 4M tolak 25 darab 4 tu. Okay. So, RBY darab 4 meter, kita nak cari moment tau sekarang. So, sebab tu saya kata yang depan, bahagian depan ni memang awak kena tulis lah. Jangan tak buat, tak tulis. Okay. Daripada mana ni? Daripada equation of equilibrium. Ya Allah, sorry. Equation of equilibrium. Daripada equation of equilibrium tu, kita boleh guna
construct the equation untuk cari reaction support. Okay, so sekarang inilah tugas kita. Bila kita nak cari reaction support, kita gunalah total Fx, total Fy dan juga moment. Moment is equal to force darab length perpendicular dengannya. So RBY, kita pivot dekat A kan? So RBY memutarkan benda ni counterclockwise. So sama dengan signage kita, positif. RBY, moment, ini force, darab dengan length. Length berapa? 4 meter. Kenapa ambil 4 meter? Perpendicular dengannya. Okay. Kemudian tolak 25. Kenapa tolak? Memutarkan beam itu clockwise. Lain daripada assumption kita. Tolak 25 darab dengan 4. Dah satu yang sama, 4 lah. Okay. Andai kata force 25 ni saya pindah dekat sini, dekat point D. Awak kena buat 8 meter. Tu andai kata. So sekarang bukan andai kata, 4 meter. Boleh? Yang bertanya? Boleh madam. Terima kasih. Alright. So ada lain? Memang ada, saya faham ada, tapi lah awak nak kena tengok example lain kan. Okay. Tapi saya masalahnya saya tak ada masa dah awak. Saya tak mahu banyak-banyak. Apa kata saya bagi awak exercises. Tak apa, saya share dulu slide ni kepada awak. Saya share slide ni. Boleh. Kemudian nanti boleh awak buat latihan. Video minta maaf lah. Video. Apa dia? Video esok saya tak masuk office. Video biasalah dia ambil setengah jam. Tak boleh nak menunggu dah. Jadi begitulah ceritanya. So semua hadir kan? 53 beres. So nanti saya klik sajalah 53 semua hadir. Apa tu? Okay, alright. So Tapi rekod still jalan. Madam terkeluar ni. Tunggu jap.
Madam hantar video kat group. Saya nak Boleh keluar Boleh bersurai. Assalamualaikum. Bukan aku. Thank you madam. Rakaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak dan puan-puan sekalian. Apa khabar semua?